Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik ke-13, larangan dalam muamalat, iaitu tentang gharar, dan topik yang 14, larangan dalam muamalat, iaitu maisir ataupun judi dan juga jahalah. Topik yang ke-13, gharar, kita jenis gharar iaitu gharar yasir, gharar mutawassit ataupun mutawassitah, pasrahan gharar dalam isu-isu semasa ataupun gharar dalam zaman moden ini. Yang pertamanya definisi gharar. Gharar dari segi bahasa bermaksud nuqsan, iaitu berkurangan ataupun jahalah, tidak pasti ataupun tidak tahu. Dan dari segi istilah, gharar maksudnya sesuatu yang kita tahu, sama ada kita dapat ataupun tidak, ataupun sesuatu perkara yang meragukan sama ada kita boleh perolehi benda itu ataupun tidak. Jadi sesuatu perkara yang kita tidak ketahui sama ada transaksi itu sempurna ataupun tidak, itu dipanggil gharar. Contohnya kita tak tahu benda itu wujud, kita tidak tahu kuantitinya, mungkin kita tidak tahu harga sebenar. Itu semuanya adalah menyentuh tentang gharar. Ini kerana satu pihak yang melakukan transaksi, mereka mungkin cuba nak menyembunyikan, dan ini boleh menimbulkan penganiayaan kepada pihak lain, boleh menimbulkan ketidakadilan, boleh menimbulkan kezaliman kepada pihak lain. Kadang-kadang dia nak untung lebih, dia sembunyikan sesuatu, maka tidak adilnya kepada pihak yang satu lagi. Ini semuanya dipanggil bidang ataupun banyak aspek yang kita boleh lihat. Antaranya keraguan tentang sesuatu barangan yang ditransaksi. Contohnya kurangnya maklumat ataupun tak tahu sama ada barang itu wujud ataupun tidak. Spek barang, keadaan barang tak tahu macam mana. Kuantiti barang macam mana. Harganya macam mana. Dan juga masa barang itu diserahkan kepada kita pun tak tahu. Ini semua dipanggil gharar. Contohnya banyaklah. Contoh klasik antaranya kita membeli burung di udara, membeli ikan di lautan, ataupun membeli lembu yang membeli anak lembu yang berada dalam kandungan ibu lembu itu. Ini semuanya adalah contoh-contoh klasik tentang apa yang dipanggil gharar. Maksudnya maklumat itu tidak lengkap. Barang yang kita beli itu ada keraguan. Sekumpulan burung di udara, berapa ekor? Kan tak tahu. Ikan di lautan sebagai contohnya, tak tahu. Ini semuanya adalah ciri-ciri ataupun konsep gharar, ketidakpastian. Gharar dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran yang menentuh tentang la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta sesama kamu secara tidak betul, secara batil. Ini semuanya adalah larangan-larangan yang wujud dalam Al-Quran. Maksudnya kita perlu melakukan dengan cara yang baik. Makan benda dengan cara yang baik, antaranya melalui antakuna tijarah. Adalah melalui perniagaan, jual beli. Dan jual beli itu pula antara dan minkum. Ada saling reda meredai antara satu sama lain. Dan dalam gharar terdapat hadis yang khusus yang mana Nabi SAW melarang benda ini. Hadis riwayat Abu Hurairah yang dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Naha Rasulullah SAW an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli al-khasah. Khasah ni maksudnya jual beli dengan cara ada unsur judi. Al-khasah ni orang Arab dulu dia ada cara nak beli.
Antaranya dia ambil batu, hasar, dia ambil betul batu, dia nak beli tanah. Jadi batu ini dia lontar sejauh mana batu tu pergi, maka dia akan beli tanah sejauh lontaran itu. Ini semuanya adalah benda-benda yang dilarang. Begitu juga bai'il gharar. Nabi SAW juga melarang jual beli secara gharar, jual beli secara ketidakpastian. Okey, ini jelas dalam Islam hukumnya haram. Namun, gharar ada pelbagai jenis. Ada gharar yang diharuskan dan ada gharar yang diharamkan. Gharar terbahagi kepada 3. Gharar yasir iaitu ringan, gharar mutawassithah sederhana, gharar fahish iaitu gharar yang berat. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama gharar yasir ataupun ringan. Iaitu unsur gharar hanya terdapat sedikit sahaja. Dan benda ini memang sukar untuk dielakkan. Terutamanya pada zaman kita lah, zaman moden hari ini. Dan dia kena lihat juga adat masyarakat macam mana. Adat masyarakat dah biasa benda itu, dia akan menjadi unsur gharar yang sedikit. Sebagai contohnya hari ini musim durian. Musang king. Kita beli musang king, jualan praktik di Malaysia, adat di Malaysia ni jual beli dia timbang. Timbang durian ni dia timbang sekali dengan kulit. Satu. Kemudian dia tak buka. Kalau buka itu memang wajib beli. Itu style di Malaysia. Jadi kita beli buah ini durian ke, cempedak ke, biasanya bersama-sama dengan kulit. Isinya tak dapat tengok. Tapi secara makrufnya, adatnya, kalau durian musang king, ini si terbaiklah. Kucing tidur lah. Kalau duri merah, lain sikit. Kalau durian kampung, lain sikit. Tapi semuanya dibeli tanpa dilihat isi. Ini adalah gharar yang sedikit. Begitu juga jual beli rumah melalui kontrak bai'us salam, bai'us istisna. Contohnya kita beli rumah guna bai'us istisna. Kita beli rumah tapi kewujudannya tu tak tahu. Cuma kita ada speknya. Ada dia punya ciri-cirinya dapat kita ketahui. Ini sebenarnya gharar yang sedikit, dan gharar sedikit ini dia diharuskan. Iaitu unsur gharar yang sedikit tidak membatalkan akad kerana biasanya ciri-ciri barangan, spek barangan kita ketahui ketika mana kontrak. Ini musang king. Ini IOI dan seumpamanya. Justru hukum akad yang mengandungi unsur gharar yang sedikit ini adalah sah, dan boleh diteruskan. Okey, satu. Yang kedua, gharar mutawassithah, sederhana. Unsur gharar yang mutawassithah ini adalah unsur gharar yang tak banyak dan tak sedikit. Jadi dia ni terletak di tengah-tengah. Maka hukumnya juga tertakluk kepada kadar itu sama ada terlebih banyak ataupun terlebih sedikit. Dan malahan kalau sedikit, dia dianggap sah dalam keadaan tertentu. Dan biasanya untuk gharar mutawassithah ini, status hukumnya dinilai berdasarkan kepada keperluan. Tahap hajiat tu macam mana? Keperluan kita macam mana? Begitu juga dilihat kepada darurat. Maksudnya ini adalah suatu benda yang biasanya berlaku. Sukar dielakkan. Maka kalau sukar dielakkan, dia akan menjadi harus. Tapi kalau andai kata wujudnya dan benda itu sebenarnya boleh dielakkan, malahan kita juga ada pilihan yang lain, maka hukum gharar ini tidak dibenarkan. Sebagai contohnya, jual beli barangan yang tidak wujud di depan mata. Benda tu wujud. Tapi kita tak dapat tengok depan mata kita. Contohnya apa dia? Contohnya jual beli secara online. Online. Contohnya kita beli apa? Kita beli baju. Klik buat bayaran, baju pun dipost sampai kepada kita. Dan kita terima benda itu. Itu sebenarnya dipanggil gharar yang diterima. Tapi kalau gharar mutawassithah ada unsur-unsur jahalah. Ada unsur ghish, unsur penipuan, itu tidak dibenarkan. Sebagai contohnya, dalam iklan dia
di kaca internet tu baju dia sekian-sekian, nampak cantik, nampak sesuai, saiznya saiz L. Tapi bila sampai kepada saiz L tu jadi saiz yang kecil pula. Dan kita tidak dibenarkan untuk tukar pula. Itu antara gharar yang tidak dibenarkan kalau ada unsur-unsur penipuan sebegitu. Ini antara gharar yang sederhana dan hukumnya dinilai berdasarkan kepada dapat dielakkan ataupun tidak dapat dielakkan serta keperluan dan juga darurat yang ada. 2. Yang ketiganya gharar fahish yang berat. Gharar fahish ataupun gharar yang banyak ini dia tidak diterima. Dan gharar ini biasanya berlaku kerana kita sukar untuk memastikan kewujudannya, barangan itu, ataupun sukar untuk menilai. Contohnya, kita bagi contoh klasik tadi, beli burung di udara. Ini gharar yang fahish. Sebab apa? Sebab kita sukar untuk memastikan benda itu wujud ataupun sukar untuk memastikan berapa ekor burung di udara tersebut, ikan di dalam air tersebut. Ini semuanya tidak dibenarkan gharar yang fahish. Kemudian termasuk juga dalam gharar fahish, sesuatu barangan yang kita beli itu, kita sukar untuk dipastikan cirinya. Speknya tak tahu. Besar, kecil, kuantitinya pun banyak mana, dan juga masa penyerahannya pun tak tahu. You akan dapat bila tak tahu. Ini semuanya adalah unsur-unsur gharar yang fahish. Gharar fahish ini adalah hukumnya batal, tidak sah, malahan dia dilarang. Dan kalau kita buat amalan ini, akad muamalat kita mungkin akan terbatal. Justru hukum akad atau hukum jual beli yang mempunyai gharar yang fahish, unsur gharar yang berat ini adalah hukumnya tidak sah. Kemudian yang terakhirnya permasalahan gharar semasa ataupun dipanggil gharar yang moden. Banyaklah hari ini. Hari ini dengan dunia teknologi, dunia ICT, banyak kita terlibat dengan gharar. Cuma kita kena lihatlah gharar itu sama ada yasir, yang ringan ataupun yang fahish. Sama ada benda itu tidak sukar untuk dielakkan ataupun benda itu memang kita boleh elak dan benda itu boleh menjadi haram. Okey, kita lihat. Antaranya isunya, contohnya based on gambar barangan. Yang Ustaz sebut tadi lah. Contohnya kita beli online. Tengok gambar saja. Ataupun beli katalog. Tengok gambar saja. Tapi kalau benda itu sebenarnya berlainan sangat, speknya tak jelas dan seumpamanya daripada yang kita dapat, itu dipanggil gharar yang fahish. Tapi andai kata memang speknya dia terang, cuma mata kita ajalah nampak cantik, tapi bila sampai barangannya ikut spek yang diberikan, itu adalah gharar yang yasir, boleh harus di transaksi itu. Kemudian saiz barangan. Ini sama juga. Saiz barangan kadang-kadang barang tu kecil saja, tapi pembungkusan dia tu sangat besar. Itu gharar, mungkin gharar yang boleh menjadi mutawasit. Kita kena tengok sama ada gharar itu kalau dia ada unsur-unsur penipuan tidak dibenarkan. Kadang ini berlaku kadang-kadang kita beli mak ataupun cawan kecil je, tapi dia punya kotaknya boleh isi seekor kambing. Ini satu benda yang ada unsur-unsur penipuan. Begitu juga apa yang berlaku kalau kita tengok orang jual buah kan. Dia jual buah apple. Atas gerai dia tu, kat depan tu buah-buah yang besar, cantik-cantik. Tapi bila dia nak ambil, dia nak jual tu, dia ambil yang dekat dia kan, yang dekat belakang. Belakang tu kecil-kecil aja. Belakang tu ada yang buruk saja. Ini antara unsur-unsur gharar, dan kalau ada unsur-unsur penipuan, dia tidak dibenarkan. Begitu juga tanda harga. Ini banyak berlaku dalam dunia kita hari ini. Contohnya tanda harga barangan mengelirukan. Kadang-kadang letak harga begitu, tapi bila kita pergi harganya tu lain pula.
Sebagai contohnya, dia letak harga tu untuk sepasang baju, untuk baju tu dia letak RM15. Kemudian dia potong. Dia tulis itu RM10. Tapi sebenarnya harga sebenar baju itu adalah RM15. Tapi dia sengaja letak harga besar, kemudian dia potong, letak harga yang sebenar. Itu sebenarnya tanda harga yang mengelirukan. Kan, kalau ada unsur-unsur penipuan, dia adalah khurran fahish, tidak dibenarkan. Kalau macam kita makan di restoran, juga ada gharar kadang-kadang. Sebab apa? Kita order, lepas tu kita makan. Kita tak bayar lagi dan tak tahu harga lagi. Tapi bila kita pergi, nak bayar, baru tahu harganya. Itu kalau ada dia punya papan tanda harga, itu dianggap orang yang yasir. Maksudnya tidak dapat dielakkan, kita aja tak tengok. Tapi andai kata kalau ada unsur-unsur penipuan tidak sepadan dengan harganya, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Tapi kalau apa yang berlaku dalam dunia hari ini, di Malaysia sebagai contohnya, biasanya kalau makanan tu harganya itu tidak ada sebarang unsur gharar lah. Kecuali kalau ikan keli seekor tu harga sampai RM10 bila kita nak bayar. Masak goreng aja, itu sebenarnya mungkin ada unsur-unsur penipuan dan seumpamanya. Kemudian gharar tidak jelas. Ini juga berlaku, kadang-kadang berlaku dalam banyak transaksi. Contohnya dalam pembelian rumah, pembelian kereta. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bahasa dia guna English. Kita ni tak pandai English. Nak baca betul-betul, sign aja. Itu semuanya unsur-unsur. Kemudian melibatkan upah ejen. Kita tak tahu pun upahnya ejen ni dibayar, kita yang bayar. Profit macam mana. Ini semuanya ada kaitan dengan unsur-unsur gharar. Kemudian pertandingan. Pertandingan melibatkan SMS, telefon. Ini kadang-kadang bab judi. Melibatkan judi pun ada, melibatkan gharar pun ada juga. Dan antara gharar yang selalu berlaku dalam dunia kita hari ini, kos tersembunyi. Perkhidmatan, maksudnya kos tersembunyi. Tiket beli kan. Kadang-kadang dia paparkan di laman web dia tu harga tiket penerbangan pergi ke Sabah, harganya lebih kurang RM100 sahaja. Tapi bila kita klik satu, harga dia semakin tinggi. Rupanya ada kos tersembunyi. Tapi kalau dimaklumkan ada pilihan kepada kita, itu dibenarkan. Contohnya kita nak pilih tempat yang tingkap sebagai contohnya. Kita diberi pilihan. Itu tidak menjadi masalah. Benda-benda nak duduk di depan. Ada cas tambahan, itu tidak masalah. Sebab tidak dipanggil kos yang tersembunyi. Tapi kalau bil, cas telefon, kredit habis lalu, rupanya ada kos tersembunyi. Ini semuanya adalah unsur-unsur gharar, dan andai kata unsur-unsur itu melibatkan penipuan, dia adalah tidak dibenarkan. Okey, wallahu alam berkaitan gharar. Kemudian kita masuk seterusnya topik 14. Topik 14 ni larangan dalam muamalat yang menyentuh tentang maisir, iaitu judi, dan juga jahalah. Jahalah ni maksudnya tak tahulah. Ketidakpastian juga. Gharar adalah salah satu jenis ataupun aspek dalam jahalah. Okey, kita akan lihat 5 perkara. Yang pertama, definisi maisir. Maisir ni judi Silibus kita letak maisir, kita pun kena letak maisir juga. Tapi judi lah. Larangan maisir, implikasi maisir, permasalahan maisir semasa dan juga jahalah semasa. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertamanya, maisir ataupun qimar adalah bermaksud judi dalam bahasa Melayu. Maisir ataupun qimar ni dia ada pertaruhan. Biasanya orang Arab ni dia ada pertaruhan, antaranya permainan menggunakan anak panah, kadang-kadang menggunakan batu, anak panah pun juga satu ada unsur pertaruhan, itu dianggap tidak boleh. Tapi kalau panah saja itu tidak menjadi masalah. Dalam Al-Quran Allah SWT menggunakan istilah azlam. Azlam ini juga judi. Jadi apa maksud judi? Kamus Dewan mendefinisikan judi sebagai permainan dengan memakai wang sebagai pertaruhan. Jadi maksudnya judi ni maksudnya pertaruhan lah dengan menggunakan wang.
Tapi sebenarnya judi ini juga kalau melibatkan elemen bukan wang itu juga, kalau ada pertaruhan yang melibatkan satu pihak rugi, satu pihak untung, dia juga dianggap judi. Kita akan lihat nanti contoh-contohnya. Dari segi istilah syarak, judi ataupun maisir ini adalah setiap permainan ataupun peraduan ataupun pertandingan yang mengandungi pertaruhan daripada kedua pihak serta melibatkan untung atau rugi bagi pelakunya. Jadi dua pihak A dengan B. Jadi melibatkan pertaruhan A dengan B ni letak duit. Contohnya. Kemudian satu pihak akan menang, satu pihak akan kalah. Maksudnya satu untung, satu rugi. Itu sebenarnya dipanggil maisir, judi. Jadi maisir ataupun judi ni mudah saja kalau kita nak ingat definisi dia. Iaitu pertaruhan yang melibatkan untung dan rugi. Kita akan lihat. Jadi pihak yang menang akan mengambil sesuatu daripada pihak yang kalah. Daripada pihak kalah. Sebab itu kadang-kadang ada pertaruhan di antara dua pihak yang tidak dianggap sebagai judi oleh jumhur ulama. Sebagai contohnya kita ni ada dua orang. Kita ada dua pihak lah. Jadi dua pihak ini kita kata okey, kita lawan bola. Kita main bola lawan bola ataupun lawan badminton, main badminton. Tapi satu pihak saja yang keluarkan duit. Nah, aku keluarkan 100. Yang satu pihak kita tak keluar. Lawan, siapa menang dapat 100 itu. Jadi oleh kerana satu pihak saja yang keluarkan pertaruhan, pihak yang satu lagi dia tak akan rugi apa-apa. Maka ini dari segi jumhurnya tidak dianggap sebagai judi. Sebab itulah baru ni ada orang tanya Ustaz macam mana ni kami nak buat pertandingan nasyid? Boleh tak kami keluarkan duit seorang satu kumpulan nasyid 50. 50, lepas tu lawan. Siapa menang dapat duit itu. Jadi itu judi. Walaupun pertandingan nasyid. Sebab apa? Sebab semua pihak mengeluarkan duit, maka pihak yang menang akan dapat semua duit itu, pihak yang kalah akan hilang duit itu. Itu judi. Jadi macam mana cara nak mengelakkannya? Mudah saja. Kita ada hilahnya. Iaitu satu pihak ataupun siapa-siapa ke penganjur ke tak dikenakan bayaran. Free. Jadi pihak penganjur masuk dapat free saja, tak kena bayaran. Itu boleh mengelakkan judi. Ataupun dapatkan hadiah daripada penaja. Itu dibenarkan. Jadi banyak sangatlah berkaitan musabaqah ni, pertandingan dan seumpamanya yang boleh melibatkan judi. Okey. Larangan maisir ataupun judi jelas dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak itu, wal maisiru, ni maisir berjudi ni, wa azlam ni nak maksud mengundi nasib dengan panah, azlam. Tapi yang bergaris merah tu berjudi warna merah, bukan berjudi azlam juga, itu dianggap sebagai maisir juga. Azlam tu adalah mengundi nasib ataupun melakukan sesuatu pertaruhan menggunakan panah. Itu yang dipanggil azlam. Kemudian apa implikasi maisir? Apa kesan buruk? Apa keburukan maisir? Banyak sangatlah. Judi ini dia buruk kepada individu, dia buruk kepada keluarga, dia buruk kepada masyarakat, dia buruk kepada negara. Semua kena. Antaranya apa dia? Antaranya hidup menjadi miskin. Duit ada, akhirnya jadi papa ke dana. Terbeban dengan hutang, ini masalah. Bila orang suka berjudi ni, dia akhirnya dia akan cari duit. Banyak sudah berlaku kan. Berjudi, dadah semuanya sampai mak, nenek kena bunuh. Sebab apa? Sebab nak duit. Orang tak bagi, bunuh. Ini semuanya berlaku. Terbeban dengan hutang. Tiada integriti. Terdedah dengan rasuah. Ini orang yang suka main judi ni dia akan bermula dengan judi lah. Dan akhirnya terjebak dengan perkara-perkara yang lain. Akhirnya masyarakat akan porak-peranda, masyarakat berpecah belah.
Walaupun kita untung sedikit, mungkin kita tikam ekor, mudah kita tikam ekor lah judi kan, tikam ekor. Mungkin kita dapat, tapi tak semestinya kita dapat sepanjang masa. Biasanya dapat sekali, tak dapat tu berkali-kali. Dan kalau kita dapat pun, duit yang kita dapat tu tak berkat. Tak berkat ni dia akan datang pada hati. Sebab apa? Hati tak tenang, hati keluh, gelisah, walaupun hidup duit banyak tapi hati tak tenang. Tak guna. Malahan judi juga ini dia seolah-olah melatih kita ni supaya malas berusaha. Goyang kaki saja. Menyerah kepada takdir saja. Menyerah kepada nasib semata-mata. Ini sebenarnya bukan ciri-ciri umat yang berjaya. Malas berusaha. Ini menyebabkan kita jauh daripada hidup beragama, jauh daripada ajaran Islam, akhlak kita akan rosak. Keluarga kita akan porak-poranda dan masyarakat kita hancur dan ekonomi negara juga akan runtuh. Dan judi ini juga dia akan memberi kesan ekonomi bukan setakat pada individu, ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, malahan ekonomi negara pun. Walaupun kita anggap bahawa okeylah kerajaan dapat cukai, kerajaan dapat bayaran daripada cukai judi sebagai contohnya. Tapi ingat di sana ada keberkatan. Keberkatan yang memang perkataan berkat ni tak nampak dengan mata. Tapi sebenarnya menunjukkan bahawa Allah redha ataupun tidak dengan apa yang kita buat. Ini keburukan yang ada pada judi. Kemudian apa permasalahan maisir ataupun judi-judi semasa? Banyak berlaku dalam masyarakat. Antaranya peraduan pertandingan yang ada hadiah. Ini masalah. Kalau ada hadiah ini memang masalah. Antaranya apa dia? Antaranya kita nak main badminton. Kita keluar 100, kawan kita 100. Itu dipanggil judi. Kalau tak melibatkan duit pun, kadang-kadang kita buat macam ni. Kita nak sewa. Nak sewa court badminton. Okey, kita kata kita lawan badminton. Siapa yang kalah, dia kena bayar court badminton ni. Harga sewaannya. Itu juga judi. Walaupun membayar sewa. Sewa itu mengeluarkan duit juga. Itu juga jadikan judi juga. Ataupun kadang-kadang kita main badminton, main kawan kita, okey. Siapa kalah, kena belanja makan. Ini biasa berlaku kan? Itu juga dianggap judi. Walaupun tidak melibatkan duit pada pertaruhan awal. Tapi melibatkan duit apabila kita kena belanja makan. Ini semuanya adalah unsur-unsur judi yang wujud dalam masyarakat. Kemudian, lawan ayam kan, letak duit seorang larian 100 meter antara biawak. Kita pegang biawak kita, kawan kita pegang biawak lepas. Biawak siapa yang lari 100 meter menang dapat hadiah. Ini semuanya melibatkan pertaruhan tidak dibenarkan walaupun melibatkan haiwan. Kemudian peraduan meneka. Ini juga ada dalam masyarakat. Meneka kalau tak dikenakan yuran, tak dikenakan bayaran tidak menjadi masalah. Tapi bila dikenakan bayaran meneka kacang, kena bayar RM50, kena bayar RM1. Siapa nak teka kacang kena bayar RM1. Lalu itu adalah judi. Tapi kalau siapa nak teka boleh teka, tak kena bayar apa-apa, itu tidak menjadi masalah. Dulu kalau siapa yang dulu dalam akhbar utusan kan, utusan Malaysia dulu ada teka sepak takraw. Kalau siapa pernah ingat zaman dulu-dulu, minggu ni dia bagi satu keratan, minggu ni satu keratan. Jadi kita kena cantum, kita kena teka. Itu dia agak judi ke? Tidak, sebab kita beli akhbar. Kita beli akhbar banyak manfaatnya. Walaupun setiap hari ada keratannya. Itu kalau kita teka dapat menang kepada kita pula. Itu tidak menjadi masalah. Begitu juga ada setengah bank, bank simpanan nasional ada sijil simpanan premium. Siapa yang masuk ada cabutan bertuah BMW. Itu tidak judi. Sebab apa? Sebab kita masuk untuk simpanan. Tapi oleh kerana ada kemudahan lain iaitu siapa yang dianggap bertuah di kalangan orang yang masuk
sebagai menyimpan duit ini akan dapat faedah tambahan, iaitu dapat kereta sebagai contohnya. Itu dibenarkan, tidak menjadi masalah. Begitu juga permainan di funfair. Ini banyak funfair kan. Kalau kita baling patung yang besar tu, teddy bear tu, untunglah kita. Sebab teddy bear tu kita bayar RM1 tadi. Teddy bear tu harga RM50. Tapi kalau kita baling-baling kena bayar tadi RM1 tapi kena sudu aja. Sudu tu harga 30 sen aja. Itu satu kerugian. Ataupun baling tak kena, rugi RM1. Itu semuanya tidak dibenarkan unsur-unsur judi di funfair. Cabutan bertuah, macam tadi lah. Cabutan bertuah melibatkan bayaran, melibatkan yuran, tidak dibenarkan. Tapi kalau kawan-kawan buat birthday party, kemudian birthday party tu kita pergi, bayaran tak kena pun tapi dibuat cabutan bertuah, kita dapat kereta Ferrari sebagai contohnya. Itu tidak dianggap sebagai judi, sebab kita tak bayar apa-apa pun. Kita dianggap sebagai bertuah betul, bertuah betul. Begitu juga kalau kita masuk pasaraya, kita beli barang lain. Kemudian dia kata bila beli barang ni, resit ni kita kena masuk dalam box. Nanti dia akan buat cabutan bertuah. Itu tidak menjadi masalah. Sebab kita dah beli barang, pun pergi Petronas beli minyak, resitnya masuk dalam box. Nanti itu kita beli minyak. Tapi ada manfaat tambahan. Cabutan bertuah itu. Ini ada online kasino. Ini semua tidak dibenarkan. Dipanggil apa? Judi cyber. Itu dipanggil jahalah. Patutnya kita kena tahu bahawa apa yang kita gunakan itu adalah kontrak Islam. Ataupun jahalah tak tahu tentang kewujudan dan pemilikan barangan. Kita tak tahu pun barang tu wujud. Kita tak tahu pun barang tu milik siapa. Ini semuanya dianggap sebagai jahalah yang dilarang. Kemudian jenis barang, spesifikasi barang, tak tahu. Dan ini semua adalah unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli. Jahalah. Jahalah ni maksudnya kita tidak tahu benda ni dan benda ini adalah syarat kepada barangan. Kita dah bicarakan bab jual beli sebelum ni kan. Dia di sana ada syarat barang. Barang ini mesti ada pemiliknya. Mesti wujud, mesti tahu jenis dia. Kaifiat dia tu. Speknya mesti tahu. Kalau tak tahu dia anggap jahalah. Dan jahalah menunjukkan bahawa kontrak itu tidak sah. Begitu juga kadar banyak mana, beratnya, kuantitinya, semuanya ada kaitan dengan syarat-syarat barang. Begitu harga. Harga ni mesti kita tahu. Tak boleh tak tahu harga. Beli tak tahu harga berapa. Tak betul. Ataupun beli dengan dua harga. Kalau beli dengan dua harga, itu melibatkan riba. Contohnya beli kereta, tapi kalau kita beli bayar terus, harganya RM10,000. Tapi kalau bayar secara ansuran berapa lama? RM12,000. RM12,000 itu adalah riba. Dan ini adalah konsep jahalah juga. Iaitu kita tidak mengetahui harga yang mana satu. RM10,000 ke RM12,000 ke? Ini semuanya dianggap sebagai jahalah. Begitu juga jahil ataupun tidak mengetahui tentang tempoh kontrak, bila nak dapat barang itu, tak tahu. Ini semuanya adalah unsur-unsur jahalah yang tidak dibenarkan berlaku. Ringkas ceritanya, jahalah ataupun tak tahu ni adalah unsur yang dilarang yang melibatkan juga elemen gharar dan jahalah dalam syarat-syarat jual beli ataupun ketidak pengetahuan, tak tahu dalam unsur-unsur ataupun syarat-syarat jual beli, ini adalah benda-benda yang dilarang dalam muamalat Islam. Jadi saya setakat itu saja untuk tajuk yang ke-13 dan 14 ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.